Fokus negeri di bawah Bayu, penghuni yang layak menduduki program perumahan rakyat Taman Harmoni Batu Tiga Sandakan akan disemak semula. Perinciannya bersama Anisia Dowles di Kota Kinabalu. Silakan Ann. Baik, sahih. Penghuni yang layak menduduki program perumahan rakyat PPR Taman Harmoni Batu Tiga Sandakan akan disemak semula secara serius oleh Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Ini bagi memastikan penghuni yang terpilih dapat mengisi PPR yang belum dihuni sekaligus membaik pulih kerosakan peralatan PPR tersebut akibat vandalisme. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun mahu Majlis Perbandaran Sandakan mengadakan perbincangan dengan pihak terlibat agar dapat mengambil tindakan segera dalam menyelesaikan permasalahan PPR berkenaan. Taman Harmonis ini melibatkan satu blok PPR yang belum diisi dengan penghuni, tapi banyak kerosakan telah dibuat oleh dari segi vandalisme lah. Dan ini juga sesuatu yang saya ingat perlu kita selesaikan dengan segera, dan kita akan atau MPS akan maklumkan harapan saya dalam masa terdekat. Beliau ditemui media selepas melawat PPR Taman Harmoni di Sandakan. Dato' Masidi turut bersetuju untuk menyediakan kemudahan riadah seperti gelanggang futsal, tandas di luar masjid, seterusnya bekerjasama dengan Persekutuan menangani isu kumbahan air di PPR tersebut. Terdahulu ketika meninjau pasar Karamunting, Dato' Masidi mencadangkan pasar berkenaan dipindahkan atau membina bangunan baharu demi keselamatan dan keselesaan orang ramai. Beliau juga mahu keputusan dapat dibuat bagi mempercepat kelulusan menduduki Sandakan Sentral. Hubungan baik yang terjalin antara Indonesia dan Malaysia, khususnya Sabah, akan terus diperkukuh pada masa hadapan. Ini termasuk memperluaskan lagi kerjasama dalam sektor perdagangan, ekonomi, sosio-budaya dan pelancongan. Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Rafael Walangitan, yakin Sabah terus menjadi pilihan utama dalam kerjasama pembangunan bersama Indonesia apabila berpindahnya ibu negara Indonesia ke Kalimantan. Sabah sentiasa memberi kerjasama terbaik kepada rakyat Indonesia yang bekerja di negeri ini, terutama sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP ketika pandemik COVID-19 melanda dunia. Dalam pada itu, Rafael menasihati rakyat Republik itu yang bekerja di Sabah sentiasa mematuhi undang-undang yang ditetapkan, termasuk melengkapkan diri dengan dokumen yang sah untuk berada di negeri ini. Syukur Alhamdulillah, berkat dukungan dari Kerajaan Negeri Sabah, keadaan masyarakat Indonesia yang ada di negeri Sabah ini, yang berdiam di negeri Sabah ini sangat terjaga dengan baik. Dan kami sangat berterima kasih atas support, dukungan, bantuan yang diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang ada di negeri Sabah ini. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri majlis resepsi peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Kinabalu. Hadir sama yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dan isteri, Toh Puan Nurlida Tan Sri RM Jasni, serta Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan isteri, Datin Sri Panglima Juliah Salak. Antara pengisian majlis ini, acara pemotongan nasi tumpang untuk dipersembahkan kepada Yang di-Pertua Negeri dan Ketua Menteri serta persembahan kebudayaan Indonesia. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC Wilayah Sabah dengan kerjasama Pejabat Penyelaras Sabah Maju Jaya SMJ akan melaksana bengkel penyediaan laporan produktiviti negeri Sabah 2022 bagi mencapai matlamat membangunkan Sabah sebagai negeri produktif. Bengkel tersebut akan melibatkan agensi kerajaan negeri serta pemain industri. Objektif laporan merangkumi pemakluman prestasi produktiviti negeri, analisa prestasi produktiviti negeri, menilai isu dan cabaran produktiviti negeri dan mencadangkan inisiatif memacu produktiviti negeri. Buat julung-julung kalinya di peringkat negeri kita membangunkan laporan. Ianya akan dijadikan sebagai rujukan kepada kerajaan negeri dalam mengukur pencapaian hala tuju Pelan Sabah Maju Jaya. Sebenarnya itu sektor-sektor utama yang diketengahkan oleh kerajaan negeri, iaitu aktiviti-aktiviti penambahbaikan dapat dijalankan bagi memastikan
pelan tersebut dicapai di tahap optimum. Kita ingin mendapatkan sesuatu kesefahaman yang bersama di antara semua agensi dan juga pemain industri di Sabah berkenaan dengan kepentingan produktiviti, dan seterusnya kita mahukan laporan menjadi pencetus kepada pelaporan ataupun gerak kerja yang lebih terperinci di bawah sana berkaitan dengan produktiviti. Dengan adanya data-data dan juga pelan-pelan tindakan kerajaan ke arah Sabah Maju Jaya itu, pihak industri dapat melihat dan merancang macam mana kita hendak membantu dan bekerjasama untuk mencapai Sabah Maju Jaya itu dalam jangka masa yang lebih cepat lagi. Mereka ditemui dalam bengkel berkenaan di Kota Kinabalu. Seramai 40 peserta terdiri pengurusan tertinggi kementerian dan agensi negeri serta pemain industri terlibat dalam bengkel sehari ini. Polis Sandakan sedang mengesan seorang wanita bagi membantu perbicaraan kes dadah di Mahkamah Tinggi Sandakan pada 26 hingga 30 September ini. Wanita yang dikesan itu dikenali sebagai Zuraida Sajail dengan alamat terakhir di Kampung Bahagia, Sandakan. Menerusi kenyataan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sandakan, wanita itu dikehendaki sebagai saksi bagi membantu perbicaraan kes Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan saksi diminta menghubungi Pegawai Penyiasat Inspektor Nur Farahin Muhammad Razi di talian 010-234-9084 atau Bilik Gerakan IPD Sandakan 089-212-222 atau mana-mana balai polis berhampiran. Persatuan Setiausaha Sabah SAS akan menjadi medium perkongsian maklumat serta ilmu baharu dalam bidang pekerjaan agar setiap ahli dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efisien. Ia selaras dengan objektif utama persatuan memberi peluang kepada sesama ahli meningkatkan kemahiran terutamanya berkaitan bidang teknologi maklumat dan digital agar dapat bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Menurut Presiden SAS Dayang Konorasima Pangeran Ahmad, SAS melaksana pelbagai aktiviti antaranya penganjuran kursus dan bengkel berkaitan kesetiausahaan selain aktiviti amal sekaligus mengeratkan lagi silaturahim antara setiausaha di negeri ini. Plan yang kita sudah sampaikan pada Topuan tadi, yang kita akan mengadakan lawatan amal bersama dengan Topuan. Dan satu lagi kita akan mengadakan walkathon ataupun fun run bersama dengan Topuan untuk dana pendapatan Persatuan Setiausaha Sabah lah. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap isteri yang di-Pertua Negeri Toh Puan Norlida Tan Sri RM Jasni di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan memperkenalkan 11 ahli jawatankuasa tertinggi SAS yang baharu bagi tempoh 2022-2024. Setakat ini, SAS mempunyai 126 ahli terdiri setiausaha daripada jabatan dan agensi kerajaan negeri dan persekutuan serta swasta. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam berita wilayah. Untuk berita seterusnya, kembali bersama Sahi. Silakan, Sahi. Terima kasih, Ann.